Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'du. Tuan Imam, Jawatan Kuasa Surau, hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Hari ini 26 Syawal. Nah, tidak. 24 Syawal. Habis dah kot puasa 6 lah. Ada yang tak habis, ada yang habis. Okeylah. Saya sebenarnya ada bahan, tapi bahan tak sempat photostat disebabkan biasa saya balik daripada pejabat 6 atau 6.30 sempat photostat. Hari ni saya keluar 4.50, patut lagi sempat lah. Balik awal sebab nak kena ambil kereta dan hantar kereta kepada isteri saya di hospital. Mak mentua saya tiba-tiba penat, jadi isteri dia ambil kat kampung buat balik mai. Kereta isteri saya tu dia tinggi, jadi mak mentua nak langkah naik, dia tak larat. Jadi saya pergi hantar kereta saya rendah sikit dan terperangkap dalam jam ke Kulim High-Tech tu kilang banyak. Sangkut dalam tu lah. Jadi sampai di rumah dah kat P7 dah, dengan nak buka puasa di jalan pula kelam keribut, jadi kita tak pakai bahan yang biasa saya bawa. Tuan-tuan boleh tanya apa-apa soalan nak tanya. Baik, pertamanya tuan-tuan baru-baru ni raya Kalut kan? Tidak? Raya Kalut. Kalau tuan-tuan ngaji, tuan-tuan tak kalut. Sebab bila mengaji kita dapat sedikit daripada pencaman ilmu. Dan saya di surau saya dah beritahu awal dah, hati-hati kalau raya hari Isnin, hati-hati. Disebabkan ada beberapa faktor. Yang pertama dia hari Ahad, anak bulan tengok hari Ahad dengan hari Ahad tu 4.28 pagi waktu Qiyamul Lail. Waktu tu matahari, bulan dan bumi satu garisan di bawah sana, dan matahari tenggelam hari itu 7.27. Maka matahari tenggelam 7.27, tolak matahari bawah bumi, bulan bawah bumi satu garisan 4.28, selisih 14 jam 59 minit. Kita kira cincai 15 minit, 15 jam lah cincai. Syarat yang pertama, anak bulan nak bagi nampak, umur anak bulan masa bulan tenggelam 13 jam dan lebih. Lagi banyak, lagi bagus. Syarat yang pertama. Yang kedua, anak bulan kita nak teropong mesti 29 Sya'ban atau 29 Ramadan. Syarat yang ketiga, masa matahari tenggelam, bulan jangan rendah daripada 3 darjah. Saya ulang sebut, jangan kurang daripada 13 jam selisih. Yang kedua, 29 hari bulan Sya'ban atau Ramadan. Yang ketiga, bulan jangan rendah daripada 3 darjah. 3 darjah tu hak kotak geometri tu. Ada pembaris bulat tu kan, ada sudut yang tu. Dan bila dilihat maghrib hari Ahad tu, anak bulan dengan bulan tu benda yang sama. Sebab anak bulan tu dia cahaya matahari yang suluh bawah bulan.
dia jadilah hak kecil itu Arab panggil hilal, Melayu panggil anak bulan. Dan didapati baru-baru ni ikut ilmu falak, anak bulan tidak boleh nampak sebab ada kurang sikit syarat. Syarat dia apa dia? Syarat dia matahari dengan bulan tenggelam, betul. Tapi bulan dengan matahari selisih dia tak cukup 3 darjah. Bila tak cukup 3 darjah, ikut ilmu falak, anak bulan tidak boleh nampak. Sebab anak bulan dia agak rendah. Padahal matahari tenggelam 7.27, bulan tenggelam 7.52. Selisih banyak tak selisih? Selisih dalam 25 minit, maka ada peluang untuk cerap. Maka pencerapan dilakukan di 29 tempat. Ikutnya tak boleh nampak ikut ilmu falak. Tapi ada juga umur anak bulan hampir 15 jam. Potensi untuk nampak memang cerah sekiranya tidak ada cuaca mendung ataupun hujan. Didapati di 29 tempat bila dilihat nampak di Labuan dan Langkawi. Bila nampak confirm betul-betul memang itu adalah anak bulan. Apatah umur anak bulan masa mati tenggelam hampir 15 jam. Jadi Majlis Raja-Raja bersetuju mengisytiharkan hari Isnin adalah 1 Syawal. Kita raya orang 1 Syawal. Cuma 1 Syawal kita tak tahu berapa hari bulan Masihi. Jadi sebagai kesimpulan dia, raya ni yang akan isytihar adalah Majlis Raja-Raja. Kita hak duk mengaji ni, kita boleh teka saja. Besar kemungkinan hari Isnin. Dan saya tulis dalam Facebook, 1 Syawal hari Isnin saya bubuh telinga kera. Telinga kera tu kena bubuh. Sebab kalau tak bubuh sekali lagi dia jadi confirm. Besar harapan akan nampak anak bulan. Arab Saudi, mereka raya macam kita. Tapi mereka puasa awal sehari. Mereka puasa 30, kita puasa 29. Mereka puasa sebulan, kita puasa sebulan. Tak ada beza, cuma hari beza. Soalan yang timbul sikit sebagai pendahuluan, kenapa tak boleh Arab Saudi ikut Malaysia? Arab Saudi memang tak boleh ikut Malaysia. Sebab kita malam Arab Saudi masih lagi siang. Malaysia boleh ikut Arab Saudi. Tapi biasanya tak ikut sebab Malaysia kita nak raya, nak puasa, dia tengok kepada 2 benda. Yang pertama, ru'yah, teropong, tengok dengan mata tu. Yang kedua, falak. Falak ni ilmu peredaran bulan bintang tu. Tu yang panggil falak. Jadi kalau nak bulan tak nampak, tapi kemungkinan boleh nampak, Malaysia dia akan ambil kemungkinan boleh nampak. Arab dia panggil imkanu ru'yah. Anak bulan ada tetapi tak nampak, boleh dikira sebagai ada. Jadi yang Arab Saudi, saya ambil sikit sumber dia. Zaman dahulu orang nak pergi berdagang, dia makan bulan baru balik, betul tak? Kan, kalau kita lah, saya buat misal sikit lah. Kenal tak Pak Mit, ayah kepada Syekh Qadri Abdul Hamid, antara hakim tahfiz Quran dekat kebangsaan. Ayahnya orang Bukit Besar. Ikut ceritanya nak mengaji kat Kelantan, pergi jalan kaki. Dahsyat tak? Pergi jalan kaki, habis mengaji balik. Dalam nak pergi berjalan tu, berhenti singgah mata tempat, cari kerja, bawa duit nak buat mengaji. Mengaji memang menjadi sebab mengaji cari duit jenis macam tu. Tak timbul isu pi akan balik mengaji tak habis lagi. Orang dulu macam tu. Sebab tu saya masa duduk mengaji masa dulu, ayah pesan sebelum naik kapal terbang, pi tak habis tak balik. Faham tak? Saya ke anak saya pun juga.
Pi tak habis tak balik. Tapi mak dia tak ambil tiket, dia balik agak masa COVID itu. Nah, jadi macam itulah. Jadi rombongan pedagang Quraib yang menjadi utusan, dia bertolak musafir pergi ke Syam. Lah ni Syam tak ada dah. Dia pecah. Macam kita dulu tanah Melayu pecah jadi negeri-negeri kecil. Syam ni sebenarnya asalnya macam Lebanon, Palestin, Jordan, tu Suria tu Syam lah. Lah Syam dia tak ada dah, dia tukar nama lah, dia pecah. Jadi bila pi nak berdagang, rombongan pedagang ni bila pi ke sana untuk satu urusan, kebetulan dia sampai di Syam Khamis malam Jumaat. Jadi Jumaat tu puasa. Urusan selesai, balik makan hari dah. Kalau pi 2 minggu, balik 2 minggu juga lebih kurang. Lagi banyak kali berehat, lagi lambat sampai. Takdir Allah Ta'ala, Quraib dia sampai di Madinah hari raya ikut hari Syam. Di Syam tu kalau ikut kiraan dia dah raya dah. Maka dia pun sebut kepada Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ni lebih kurang kita panggil mufti lah, orang alim. Maka dia kata, aku duduk di sana ikut hari yang sama di sana raya dah. Kenapa sini tak raya? Ibnu Abbas tanya, kamu nampak anak bulan bila? Quraib Abah nampak anak bulan Khamis malam Jumaat. Okey, Ibn Abbas kata, kami nampak anak bulan Jumaat malam Sabtu. Jadi soalan dia, tak boleh ke Madinah ikut Syam? Jawapan dia, kamu, kami. Walaupun kita selisih, tak mengapa, tak jadi hal. Dan jangan juga tuan-tuan perempuan pening kepala, raya haji pun kita pernah tak sama, percaya tak? Pernah tak raya haji tak sama? Raya puasa tak pelik, raya haji lagi pelik. Padahal sebelum raya haji, ada tak wukuf di Arafah? Selepas wukuf, raya apa? Raya haji 9 dengan 10. Tapi kenapa Malaysia tak ikut Arab Saudi? Sebab Arab Saudi wukuf 9, 10 raya haji. Malaysia dia ada takwim dia sendiri. Malaysia raya haji dia 10 Zulhijjah. Jadi nak raya ke mana? Arab Saudi 10, kita baru 9. Jadi mereka dah 10, mereka raya haji, kita baru 9. Bila mai 10 kita raya, jadi riuh. Sampai ada yang kata sepatutnya Malaysia ikut Arab Saudi. Jawapannya tidak. Negara mereka ikut mereka, kita mereka. Cumanya kalau raya sama cantik tak? Nampak macam kita bersatu padu molek lah. Tapi macam tu lah, ilmu dia indah. Berbeza pendapat itu adalah satu benda yang kita sepatutnya kita terima. Bukan makna satu pendapat itu tidak bagus. Beza pendapat pun ada keadaan yang tertentu. Baik, kita masuk kepada kitab kita. Kita berhenti lama itu. Ayah puasa. Bulan puasa tak ada mengaji. Tuan-tuan sini tarawih 20 bang. 20 Syabas sana. Kalau 20 Syabas, tazkirah tak ada, tak apa. Tapi kena buat 20. Di belah balik, apa nak buat tazkirah buat? Tarawih 20. Jadi buat kena. Apa yang kena mengalah? Tazkirah kalah, apa nak buat? Tazkirah buat, tarawih 20. Belah balik, saja nak abang lah. Tak ada manusia berani buat tarawih 8. Cari kena marah dengan Tok Guru mampu. Belah Kelantan 20. Sudah ambil Yaman sampai 80 sudah ambil kira lah. Okey, baik. Jadi tarawih 20 rakaat adalah pendapat 4 mazhab. Maliki, asal dia mula Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. 4 mazhab, tarawih 20. Pendek panjang tu cerita lain. Tapi 20 itu minimum. Okey.
mengikut pendapat baru. Faham tak pendapat baru? Cakap pelan sikit. Pendapat Wahabi. Pendapat Wahabi perleh, tarawih lepa berapa? 8. Lepa ambil dalil umum Aisyah kata, Nabi solat malam tak pernah lebih pada 11. Ramadan dan bukan Ramadan. Jawapannya, dalil tu betul, tapi penghujahan kamu tak kena. Telah hadis yang lepas baca, solat malam Nabi Ramadan dan bukan Ramadan. Bukan Ramadan ada tarawih tak? Tak ada. Jadi hak tu adalah solat malam Nabi campur witir. Tak berkaitan dengan solat tarawih. Solat tarawih ni betul-betul adalah ambil apa yang diarahkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Ikut cerita dia, Nabi solat tarawih malam pertama, malam kedua. 2 malam. Malam ketiga, Nabi tak mai. Malam keempat, Nabi tak mai kak. Bila tak mai, kalau kita sini raya puasa hari Ahad, okey, malam tu mai, malam Ahad mai, malam Isnin mai, malam Selasa tak mai, Rabu tak mai. Mai hari Khamis, Nabi dengar mereka duduk sembang. Awak Nabi tak mai tarawih. Nabi pun sebut, tak ada sebab yang menghalang aku mai tarawih. Tapi aku bimbang bila mai tarawih, Jibril turun, dia beritahu tarawih wajib, kamu tak ada nak ligat. Jadi jawapannya, solat tarawih saja nak abang lah. Abu Bakar tak berani buat tarawih berjamaah. Sayyidina Umar pun tak berani. Para sahabat tak berani. Tambah zaman Umar Ibn Khattab, orang menega kalau tak semayang pun ketakutan. Mereka nak semayang, mereka tengok. Umar tengok tak? Apa tolong tengok tak? Kalau Umar tak tengok, kita tarawih berjemaah. Umar tengok jangan. Takut sebab Nabi tak buat tarawih sampai 30 malam. Tapi bila Umar duk tengok para sahabat duk gagah semayang, duk curi-curi semayang, maka dia kata, panggil Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay panggil ke semua orang berkumpul di satu masjid. Dan kamu menjadi imam tarawih, solat malam tu adalah 20 rakaat. Orang Madinah 20, para sahabat 20 lama dah. Tiba-tiba mai ikut perlih, dia kata tarawih 8. Dan ramai orang selesa dengan tarawih 8 ni. Sebab habis awal, beli awal, esok aja. Esok aja. Itu pun hak 20 tu. 20 ada yang satu muka surat kerat 2. Ada yang kerat 4. Kerat 2 tu cantik. Kalau 4 tu pendek sangat. Hak kerat lagi pendek pun ada. Hak 8 kerat pun ada. Hak buat tarawih 20 tapi 8 pakat balik pun ada. Hak lagi pelik tak main tarawih langsung pun ada. Macam tu nah. Okey, baik. Kita nak bincang muka surat 1025 kalau tak silap tandaan saya. Betul tak? Baik. Ini si abang malam-malam lah, siang-siang abang. Faraid susah. Memang susah. Kena mengaku lah. Nak abang kata senang pun tak boleh. Saya rasa faraid senang ni, sebelum nak senang, susah dulu. Dalil susah, senang je. Law ni saja nak abang. Faraid zaman law ni, kalau hak mudah-mudah, hakim yang akan bagi keputusan. Tapi kalau faraid hak jenis payah-payah, tahu tak payah-payah? Hak mati banyak lapis, 11 lapis, 50 lapis. Rekod yang sebenarnya Sungai Petani 60 lapis. 60 lapis maksudnya 60 orang mati baru nak kira. Dahsyat. Zaman tu faraid hakim kira. Law ni dia jadi terbalik. Kalau kes hak teruk-teruk, hakim serah kepada peguam yang ambil kes. Hang kena cari siasatan waris. Mati dulu, mati kemudian. Kamu kena kira, bagi siap dan tunjuk kat aku. Aku tengok balik, kalau betul, aku sah. Tak betul, pergi kira lain. Hak ni yang saya duk terima. Kes-kes ni lah, orang main berjumpa, saya ajak. Balik kira, tak betul. Mai pula
Balik kira tak betul dok jadi macam tu lah. Ini kita nak bincang tajuk dia. Penerima 1/6 dan syarat-syarat dia. Tuan-tuan boleh faham tak tahu ni? Pasal jauh no. Jauh no. Api dengan ayam tu jauh nak panggang. Payah nak masak. Baik, bagi faham elok. Dalam Quran, angka pecah-pecah ni, dia ada 6. Yang pertama, 1/2. Yang kedua, 1/4. Yang ketiga, 1/8. Yang keempat, 2/3. Yang kelima, 1/3. Yang keenam, 1/6. Dia ada 6 angka, 6 pecah. 6 pecah tu nak beritahu, ada orang dia dapat 1/6, ada orang dapat 1/2, ada dapat 1/8. Dan ingat, nak dapat angka tu, mesti cukup dia punya syarat dia. Sebagai misal, tuan-tuan memang susah nak faham. Susah nak faham. Baik. Ayah adalah manusia pertama dapat 1/6. Ayah 1/6. Tapi tak dapat 1/6, dia ada syaratnya. Syarat dia apa dia? Yang mati ada anak. Laki pun tak apa, perempuan pun tak apa, khunsa pun tak apa. Ulang balik. Ayah dapat 1/6 bila anak dia mati, anak dia ada anak. Atau anak dia ada anak laki atau anak perempuan. Atau dia ada anak. Anak dia mati dah. Anak dia mati dah tu ada anak lagi ke bawah. Maka menyebabkan ayah dapat 1/6. Kita buat misal lah. Kita baca dulu. Terdapat 7 pewaris yang memperoleh 1/6 pusaka dan masing-masing tertakluk kepada syarat-syarat tersendiri. Nak dapat 1/6 dia ada syarat. Sebab misal senang lah. Misal, okey, Haji Noh. Ada cucu dah kan? Ada cucu. Bila ada cucu, anak semua hidup. Kalau anak yang dah kahwin, mati, dia ada anak. Automatik Haji Noh dapat 1/6. Senang lah. Anak kita mati, anak kita ada anak, maka kita 1/6. Isteri itu mak lah. Mak 1/6, ayah 1/6. Syarat dia apa dia? Anak kita mati, anak kita ada anak. Berbeza keadaan, anak kita mati, anak kita tak ada anak, maka kita yang bergelar ayah ni, dia akan dapat bagi harta. Kadang sangat banyak, kadang dapat tak berapa banyak. Tengok kes lah. Baik, sebagai misal. Ada tak sini yang siapa ada cucu? Cucu ada. Kita buat misal ni lah. Misal. Ada cucu ke? Mungkin lah. Ni memang tak tercukup syarat ni. Ni ada cucu ke? Cucu ada berapa orang? 4. Ada anak yang tak kahwin lagi? Tak ada. Kita buat misal yang tak kahwin lagi, ada tak? Ada cucu, tapi ada anak tak kahwin lagi? Ada? Okey. Aku cepat sikit. Baik, anak ada berapa orang? 3. 3 misal senang sikit. Isteri ada lagi? Ada lagi. Anak lelaki berapa orang? Kahwin lagi? Okey, contoh cantik. Baik, jadi 2 orang dah kahwin, ada cucu dah. Ada cucu dah. Baik. 2 orang hak kahwin dah tu, siapa pun mati, ayah dapat 1/6. Syarat dia, ayah tu, anak dia hak mati tu, anak dia tu mati, anak tu ada anak lelaki-lelaki. Kalau anak yang kahwin, anak tu ada anak perempuan sahaja, ayah 1/6 campur baki kalau ada. Mak kalau yang mati tu ada anak 1/6 macam dengan ayah. Cuma ayah ni special sikit. Kalau anak dia mati, anak dia tak ada anak lelaki, ada anak perempuan, ayah 1/6 campur baki. Dan seorang hak tak kahwin lagi tu, kalau dia mati,
confirm anak tak ada, maka ayah akan berhabis harta dia. Tapi mak tu isteri lah, akan dapat 1/6. Pelik. Sebab bila anak ada 3, mati seorang tinggal 2. 2 orang ni tak dapat berpusaka anak tak kahwin. Dah tak dapat. Dia kacau mak. Mak dapat 1/6, ayah berhabis. Silap hari bulan, anak mati, ayah menikah pula. Sebab dapat duit banyak. Faham tak faham? Faham nah? Sama juga keadaan dia, anak kahwin tapi anak tak ada. Isteri ada, suami ada, anak tak ada. Ayah dia akan dapat baki. Mak dia akan dapat 1/3. Kalau anak tak ada, kalau yang mati tu adik-beradik dia 2 orang saja, bila mati seorang tinggal seorang. Clear tak tu? Kita buat misal bagi banyak tak apa. Boleh gagah faham pun tak apalah. Takkan orang nak elok kot. Tolong kira saat pusaka aku, tak payah duk pandai. Ingat Masjid Taman Raya Jaya ada seorang hamba Allah. Dia belajar dan dia cuba kira. Saya tak duk kira lah. Orang duk kira baki 2 duit 3 duit, hang baki sampai RM23 tu kira lagu mana. Kadang lagi teruk, kira-kira campur-campur, harta bukan takat. Harta lebih tak lebih. Campur-campur, dia 100,000, campur-campur jadi 125,000. Main kot mana 25,000. Ni jawapannya tak sudah kira lah. Biar orang lain kira sendiri. Clear nah? Baik, itu misal. Bapa memperoleh 1/6 atau 16.66% dengan satu syarat, iaitu wujud furuk. Furuk ni apa dia? Anak kepada anak kita atau cucu kepada anak kita. Cuma jaga-jaga. Cucu yang menyebabkan ayah kepada si mati dapat 1/6 ialah cucu laki-laki atau cucu perempuan daripada anak laki-laki. Cucu perempuan, cucu laki daripada anak perempuan, walaupun cucu, dia bukan waris yang dapat pusaka. Boleh faham tak? Contoh paling senang lah. Ada anak perempuan tak? Ada. Anak perempuan ada anak lelaki, anak perempuan tak? Ada. Mereka tu bukan waris sama sekali. Cucu kita, tapi bukan waris kita. Di siapa-siapa yang ada anak perempuan tu ada anak pada anak perempuan, bukan waris. Ada pun tak dapat, tak ada pun tidak mengganggu. Ada pun tak menguntungkan apa-apa. Ini dari segi faraid. Faham tak? Jadi, dan jalan cerita dia, kalau tuan-tuan, ayah kepada yang duk ngaji malam ni ayah dia orang kaya. Tapi ayah dia orang kaya, anak dia perempuan. Anak perempuan tu kalau mati dulu, daripada Tok Wan di atas, cucu-cucu bawah tak dapat pusaka Tok Wan. Sebab kamu anak lelaki perempuan kepada anak perempuan. Yang dapat pusaka adalah anak lelaki, anak perempuan kepada anak lelaki-lelaki. Benda ni berlaku dekat mak kepada ayah. Mak pada saya, nama aku Fatimah, meninggal sebelum Tok Wan. Jadi, Tok tak dapat pusaka Tok Nek. Bila Tok tak dapat pusaka Tok Nek, Tok Wan bagui. Tok Wan atas Tok Nek, dia bagi siap-siap harta kepada ayah. Orang dulu dia suka bagi menikah pupu dengan pupu supaya harta tak lari pergi tang lain. Pupu ni boleh juga kahwin, tapi kalau berkelahi, dia akan berkelahi 2 keluarga. Faham tak? Berkelahi tak apa. Kalau berkelahi jadi apa? Kelahi habis adik-beradik. Lagi sambung. Seperti anak lelaki, tu lagi anak perempuan, lagi anak laki kepada anak laki atau anak perempuan kepada anak laki-laki. Cucu yang bersifat anak hanyalah cucu laki perempuan kepada anak laki-laki sahaja. Jadi kalau tuan-tuan ni ada Tok Wan,
yang kaya raya, tapi tuan-tuan semua ni adalah anak kepada anak perempuan Tok Wan. Jawapannya kena buat jasa lah kepada Tok Wan tu. Faham tak? Cucuk kaki kena gaut ke, kan? Potong kuku Tok Wan ke, faham tak ni? Buatlah apa yang patut. Saya ingat Tok Nek saya, Aku Arifin, dia tak pernah jemu makan nasi gulai ikan. Hari-hari gulai. Tak ada benda gulai. Kuku tak boleh potong dengan pengepit kuku sebab dia terlampau tebal, umur agak lanjut. Jenis macam tu. Jadi Tok Nek ni dia fikir, cucu aku adalah anak kepada anak perempuan aku. Anak pada anak perempuan tak dapat pusaka. Jadi Tok Wan tu Tok Nek saya lah, dia bagi awal kepada ayah saya. Dia bagi awal nama dia Hebah. Hebah nah. Baik, walau bagaimanapun, jika bapa wujud bersama anak perempuan Alvin, bapa anak perempuan pun ada, atau anak perempuan kepada anak laki-laki, hak sebab tadi ni. Kalau contoh anak kita mati, anak dia perempuan belaka, maka anak perempuan dia akan dapat 1/2 kalau seorang, 2/3. Kesan dia, ayah kepada yang mati ni akan dapat 1/6. Campur asabah baki kalau ada, kalau tak ada tak dapat. Okey, faham kot noh? Boleh faham, tak boleh faham. Saya dah buat ujian dekat pelajar. Pelajar jawab cemerlang, mai periksa tak boleh jawab. Sebab apa? Sebab kekangan masa 3 jam nak jawab belaka. Tu pelajar yang kita duk sangka akan dapat cemerlang, tiba-tiba tak cemerlang. Sebab formula kiraan dia silap. Okey lagi. Jika terdapat baki setelah dibahagi kepada pewaris melalui fardu tu hak pecah-pecahan tu lah. Dia akan mengambil haknya melalui asabah. Kes ini akan diperjelaskan di tempatnya. Baik, saya nak tanya. Siapa sini anak dia perempuan belaka, abang saya? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Ada campur lelaki perempuan. Kalau ada campur lelaki perempuan, kalau mati, ayah 1/6 saja. Tak ada seorang yang anak dia perempuan belaka. Tak ada. Tak ada. Kita buat misal reka bila. Nak bagi nampak kena ada whiteboard baru senang. Biar dengar elok. Katakan kahwin anak perempuan seorang. Anak laki-laki itu mati. Faham tak? Mati. Accident lah sebagai misal mati. Bila dia mati, dia tinggal isteri tak? Isteri akan dapat berapa? 1/8. Mak ayah dia 1/6. Anak perempuan seorang dapat setengah. Atau pusaka bagi 24. Isteri dapat 3. Mak ayah 4/4. 4/3 berapa? 11. Anak perempuan dapat 12 separuh. 12 campur 11. 23. Ayah dapat 4 campur 1. Ayah dapat 5. Baik. Buat misal yang segak dalam kepala saya. Baru-baru ni saja nak cerita lah. Loma kena loma. Meninggal. Suami dia meninggal 10 bulan 5 2016. Loma tu pupu ayah saya meninggal 10 bulan 5 2022. Faham tak? Boleh faham tak tu? Selang, ya Allah, selang 6 tahun. Suami dengan isteri meninggal sama-sama hari Selasa. Sama-sama tarikh yang sama. Faham tak? Hari Selasa dua-dua. Dalil dia macam mana? Saya pergi ziarah Pak Long saya, pupu ayah, kahwin dengan pupu ayah saya. Bila nak keluar, Long kata apa kat saya? Nanti Long mati, main lain lah. Maksudnya apa dia? Kasar tak Long tegur?
Kita bila jarang pergi tengok adik-beradik, dia kata, kan nanti long mati, mainlah pula. Saya kata kat isteri kan. Isteri saya kata apa? Padamu kau. Tak sikit tak kesian. Duk pergi start, duk ulang balik. Dia boleh tak singgah. Nak singgah ke mana? Pergi start hari Sabtu. Habis kelas pukul 11 suku. Nak kena pederah pula. Sambung kelas dekat Kuala Ketir tu. Nak kena baca buku. Isteri dia kata kalau nak singgah boleh singgah. Dia tak mau singgah, tak singgah. Faham tak? Maka hari Sabtu minggu berikutnya saya pergi bawa isteri pergi ziarah. Saya dah kira siap faraid. Baik, nak cerita dia balik daripada ziarah kematian tu sampai ke tanah perkuburan. Bila balik Masjid Puteri Jaya, tahu kan? Ingat tak Petronas Puteri Jaya, tahu tak? Saya nampak orang kata jenis bomba jenis kemalangan ni. Wih, lajunya. Ambulan pun ada belakang. Bomba dan penyelamat. Lajunya. Kita menyimpang tepi. Siapa pula lah aksiden kan. Ambil jalan mai ke Sidang. Nampak hilang dah masuk parit. Saya pun berhenti. Kemudian pergi tengok. Siapa dia? Tak apa nak kenal. Tak apalah. Saya pun ronok tahu ronok. Masuk dalam kereta, suara kepala cari risik-risik apa semua. Oh, dapat tahu nama Haji Khairul. Tak apalah. Tolong cari tanya makcik, pakcik. Nak balik mana mai saya hantar. Saya ni duduk Taman Ria, nak balik Kulim. Oh, yang anak dalam ni siapa? Anak kerja hospital Kulim. Masa awak keluar tu, badan masih lagi duk okey lagi dah. Kan? Rupa-rupanya tengah bawa hilang serangan jantung. Mak duduk belakang, ayah duduk depan, ayah luka sikit kepala. Kenapa tak tahu. Awak keluar, letak atas papan ngusung. Mereka buatlah ilmu mereka lah. CPR lah, elektrik buah badan. Tak bergerak juga. Hingga akhirnya tak apalah. Saya tak apa, beg-beg semua kutip ikat-ikat ni, dalam kas ni duit banyak ni, makcik ni tolong pegang apa semua ni. Tak apalah, balik. Sampai di rumah, kena ada Ustaz Rembu. Ustaz Amir Hidayat. Dia tu baik dengan saya, selalu duk hello. Okey, dia kata, Ustaz, meninggal dah Ustaz. Oh, dia komen Ustaz 4 jam dia meninggal. Saya kata, siapa dia? Baru meninggal. Tu aksiden jalan Sidam tu ke? Jalan Sidam tu. Saya kata, hak tu nama Khairul. Hak kamu Haji Bob. Rupa-rupanya Haji Bob, Haji Khairul ni orang yang sama. Gelaran dia, nama panggil tak sama. Tak apalah. Malam tu dapat tahu solat jenazah selepas solat subuh di Kampung Keladi. Saya pun pergilah. Pergi solat subuh. Dan bawa jenazah usung pergi tanah perkuburan. Saya nampak mak dia duduk tepi kubur tu. Saya kata, kalau nak tanya apa-apa, hubungi saya. Nombor telefon, saya ada telefon dah sebelum ni, tak apa. Dan saya selang minggu depan, saya pergi rumah dia. Nak cerita atas pusaka tu. Jadi yang meninggal ni, didapati dia ada anak laki-laki seorang. Anak perempuan 2 orang. Mak memang standard 1, ayah 1. Tak apalah man saya nak tolong kira. Isteri 1/8. Mak ayah masing-masing 1/6. Okey, harta pusaka 8 darab separuh daripada 6. Jadi 24. Isteri dapat 3, mak ayah masing-masing 4. 4, 3 berapa? 11. 24 tolak 11, 13. Anak laki-laki seorang, kira 2. Perempuan 2, kira 2. 2 cepat 2 berapa? 4. 2 cepat 2, 4. Nak buat macam mana? Nak kena ambil 24 darab dengan 4. 4 darab 4 berapa? 96. Jadi isteri dapat 3 darab 4, 12. Mak ayah masing-masing 16. Anak laki-laki 26, perempuan 13. Habislah. Itu baru pecahan pembahagian harta pusaka.
Tengok pula mati tinggal kereta ke, rumah ke, tanah ke, apa-apa ke. Yang tu kena ambil kira. Kalau berkaitan tanah, kena pergi pusaka kecil. Kita payahlah nak pergi pusaka besar tu. Sebab duit kita tak banyak. Itu contoh kematian tinggal anak 3 orang. 1 lelaki, 2 perempuan. Okey dah. Yang lagi ramai, kiraan dia sama juga. Cuma angka dia akan jadi makin besar. Baik, berikutnya ibu. Sini panggil mak kan. Mak 1/6 juga. Tapi 1/6 dia tengok. Kalau yang mati ni, dia tak ada anak, mak 1/3. Tapi kadang-kadang mak 1/6. Bila? Hak jenis adik-beradik ramai. Macam contoh tadi 3 orang. 3 orang tu, kalau mati hak tak kahwin lagi, mak dapat 1/6. Sebab 2 orang hak kahwin dah tu, dia mengganggu mak 1/3 jadi 1/6. Mereka ganggu mak tetapi mak tak dapat, menyebabkan ayah dapat banyak. Hadis atau pusaka hak tak kahwin lagi tu kalau mati, mak 1/6, ayah 5/6. Banyak tak 5/6? Banyak lah. Sebaliknya kalau anak yang mati dia ada anak, isteri 1/8, mak ayah 1/6, anak-anak bawah dia habis. Atau pusaka kalau mati dah faraid awal, susah nak muhung. Nak muhung orang pun payah. Faham tak ni? Tapi kalau mati hak lama-lama, senang tak nak muhung. Dia muhung senang. Dia kata masa dia mati tu anak laki-laki tak ada. Sedangkan anak laki-laki ada. Anak laki-laki tu dah lambat faid, mati dah. Peluang nak muhung orang memang banyak kalau kematian dah banyak masa, lama masa dia. Ibu memperoleh 1/6 pusaka dengan 2 syarat. Yang pertama, jika wujud furuk waris si mati sama bagaimana bahagian bapa. Yang mati anak ni, kalau ada anak lelaki nak perempuan, mak 1/6 sama dengan ayah. Yang kedua, jika si mati mempunyai 2 orang atau lebih adik-beradik, sama ada si ibu sebapa atau sebu. Sebab tu saya sebut tadi, kalau anak ada 3 orang, mati salah seorang, mak 1/6. Walaupun dia mati, dia tak ada anak, mak 1/6. Macam tu nah. Okey. Nak buat misal apa-apa lagi? Nak tanya ke apa boleh lah. Risau nak duk sebut mengaji faraid mati awal macam-macam. Duk kempak tu tak kan. Buat misal lagi kan. Okey. Kamu nak tanya? Baik, lagi sambung sebelah. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala. Kita ni tak mampu nak berhujah direct dengan Quran, hadis. Kita pakai apa ulama karang saja. Tapi kalau mengaji peringkat universiti, kita akan jumpalah Quran hadis. Dia akan bincang kilah pendapat para ulama bagai-bagai. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman wali abawaihi. Bahasa Arab sikit pun cerita dia panjang. Pernah dengar tak kalimat Ja'far? Tak pernah dengar Ja'far. Ada tak Melayu nama Ja'far? Ada. Ja'far tu bahasa Arab tu. Bahasa Arab. Ni saya jumpa baru ni sebelum masuk tul kat Rawang. Jumpa Arab kulit gelap. Tanya dia hantar orang negara mana. Dia kata saya orang Yaman. Yamani lah. Saya tanya dia, Masmuk, awak nama apa? Dia kata Ismi Ja'far. Saya kata Ja'far, sungai kecil. Ja'far tu mana sungai kecil? Dia kata anak sungai. Tak hang pandai pada aku. Faham tak? Saya terjemah Ja'far tu sungai kecil. Dalil dia, dekat Kalau ada tak sungai kecil? Dia kata saya terjemah anak sungai. Dia kata dia. Sungai kecil tu anak sungai. Tapi sungai kecil hak kat Kalau tu anak sungai ke? Tak tahu. Ja'far tu adalah makna dia anak sungai atau sungai kecil. Bahasa Arab tu. Bahasa Arab.
Wali abawaihi, ya Allah. Wow, makna dia dan. Li, bagi. Abawai, dua mak bapak. Nya tu si mati. Dan bagi dua mak bapak si mati. Biasanya yang mati dulu ni mak dengan ayah dulu kan. Tapi ada anak mati sebelum mak ayah? Ada tak? Ada. Saya tanya kepada ayah yang mati aksiden. Anak dia ada 4. Laki seorang, perempuan 3. Hak seorang tu mati. Saya tanya, saya kata, okey no. Kata, takdir Allah Ta'ala. Qada dan qada dah tentu dah ada hikmah, kita tak tahu. Ya Allah, tabah. Saya tak nampak pun muka dia menangis. Itu bagus. Kita ni kalau lama tak menangis dah lah. Tapi baru-baru menangis juga kan. Wali abawaihi, dan bagi dua mak bapak. Tak semestinya ada dua-dua. Kadang-kadang salah seorang. Likulli wahidin minhumas suduh. Mak dengan ayah setiap seorang akan dapat 1/6. Dapat apa dia? Mimma taraka, apa yang si mati tinggal. Anak laki mati, perempuan mati sama. In kana lahu walad, kalau anak yang mati tu meninggalkan anak. Clear nah? Saya kadang-kadang orang akan sakit hati dengan saya. Tapi saya hantam cukup-cukup. Sebab saya tak kisah nak marah-marah. Telefon baru ni tanya pasal pilihan puasa. Saya kata si mati tinggal puasa berapa hari? Dia kata dia tak tahu. Tak tahu tak jadi bayar. Macam mana kalau si mati puasa dia tinggal? Lagu mana? Saya kata macam mana kalau bank telefon, kamu ada hutang dengan dia 1 juta. Kena bayar. Dah lah, saya tak hutang bank. Ayah kamu pun dia tak tinggal puasa. Kau duduk pergi reka apa-apa. Habis tu, tak ada bayar. Faham tak? Ada juga hak jenis, Ustaz, mak saya pesan harta pusaka bagi sama rata. Saya tanya apa, berapa beradik? Laki seorang, laki 2 orang. Boleh sama rata. Tapi saya nak tanya, mak mati ada laki tak? Ada, tapi mak pesan saya dah bagi. Sebab apa? Sebab ayah tak bela kami. Saya kata tak bela tu dia dengan Allah Ta'ala. Kamu kena bagi dekat ayah tu. Tak, ayah tu dia pak tiri kami. Pak tiri kamu, laki mak kamu. Laki dia dapat 1/4. Hampa 2 orang apa beda? Harta pusaka bagi 4. Suami tu dia akan dapat 1/4. Lebih lagi berapa? 3. 3 tak boleh bagi dengan 2. Ambil 4 darab 2. 4 darab 8. 8 bagi dengan 4 dapat 2. Pak tiri kamu dapat 2. Lebih lagi kamu bagi 3. Dak, mak pesan tak usah duk bagi dekat laki dia. Tak usah duk bagi. Mana berdosa? Haram, dosa besar. Dengar-dengar. Pakai tak jadi. Faham tak? Saya bagi cukup-cukup baby. Ada satu kes yang lucu 3 malam lepas. Ayah mati tinggal hutang. Hutang tak banyak 5,000. Tapi duit sekupang tak tinggal. Sekupang pun tinggal. Tu adik-beradik bincang-bincang. Kami tak mau bayar hutang. Habis tu nak buat mana? Dah hutang tak tinggal duit, nak bayar mana dah? Saya kata, jual tanah, ambil duit, bayar hutang ayah. Dak, mereka tak mau. Mereka nak jual, mereka tak mau bayar hutang. Ayah hutang, ayah bayar. Ayah hutang, memang ayah kena bayar. Tapi ayah tinggal tanah, jual tanah, bayar. Lama-lama, saya pujuk perempuan tu. Perempuan tu kerja kat UTM. Saya telefon dia dalam pukul 10 malam. Akhirnya dia tak WhatsApp. Kami bincang adik-beradik, setuju. Jual tanah, bayar hutang ayah. Setelah ni ada anak hak bagus macam kamu ni. Ikut asal dia macam tu. Tu nah. Baik lagi, Allah Ta'ala juga berfirman, di bawah tu, fa'in kana lahu ikhwatun. Kalau yang mati ni tinggal abang, adik, kakak, tak kisah laki ke perempuan, asal bilangan dia
dua orang dan lebih ke atas, mungkin seibu sebapak, mungkin sebapak, mungkin seibu. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh faham. Seibu sebapak tu ayah kita, mak kita menikah sekali ya. Hak yang jenis sebapak, ayah kita menikah pula seorang lagi lepas pada mak kita mati. Atau mak kita ada lagi, ayah menikah pula. Ada anak belah sana. Tu abang, adik, kakak, pak tu mak lain. Ayah mati, mak muda lagi. Mak nikah pula dapat anak baru. Tu adik kita, mak tu pak lain. Hak nu, pak tu mak lain. Hak ada juga, mak tu pak tu. Hak cerita lawak, duda menikah dengan janda sah tak? Sah duda menikah dengan janda sah. Duda ada anak, janda pun ada anak. Nikah, anak ramai duk patok belah ni, bagai-bagai. Dapat anak baru tak? Anak janda selalu pukul anak duda. Aja kena katak sedia lah. Bini apa abang lah. Anak saya duk katak anak abang. Selang tak apa hari, anak abang selalu katak anak saya. Siapa yang duk report? Anak hak baru lahir tu lah. Okey, lama-lama mereka buat parti politik, parti baru. Mai kita katak anak duk mengadu. Kan? Dia pun kata, abang, anak abang dengan anak saya pukul anak kita. Anak kita tu anak hak baru keluar tu lah. Boleh faham tak? Anak abang, anak saya, anak kita. Boleh faham lah? Itu bahasa dia. Wallahu'alam. Ada soalan kau nak tanya? Boleh tanya. Ya. Okey. Terima kasih. Law ni banyak nama dia syarikat amanah. Maksudnya syarikat yang kita serah kepercayaan kita. Ada macam-macam. Ada yang nama Mai Pusaka, bos dia orang Negeri Sembilan. Ada yang nama dia As-Salihin. Ada yang nama dia Amanah Raya, ada macam-macam. Mereka semua ni, mereka ada kuasa besar tau. Tahu kuasa besar? Kita yang akan mati ni, kita pergi buat wasiat kat mereka. Buat wasiat tu, tahu apa dia buat wasiat? Serah segala-gala dokumen. Bayar yuran siap. Bila berlaku kematian, mereka punya kuasa, mereka untukkan urus pusaka kita, hak kita mati itu macam mana faraid. Contoh dia, buat ni sangat bagus. Bila buat ada yuran dia. Antara contohnya, habuan pahala bila kita mati. 300,000 ni bagi kat sekolah agama. Kalau tak bagi kat syarikat amanah, anak-anak bagi ya 300,000. Syarat 300,000 tu mewakili 1/3 atau kurang daripada nilai pusaka sebenar. Tu. Jadi bila berlaku kematian, adik-beradik tak buat apa pun. Bahagian ni mereka yang buat. Mereka dah dapat surat kuasa dah. Buat semua pergi baca dah. Mereka akan buat urusan sampai selesai, sampai bertukar geran-geran tanah, buh nama sekian-sekian. Dan ada juga yang dipanggil wasiat apa semua ni, wasaya, wasiat syok, bagai-bagai. Ada bahagian untuk anak angkat, anak susuan. Itu semua wasiat syok yang buat tu, amanah raya, bagai-bagai. Hingga ada seorang hamba Allah, Taman Ria. Dia mengadu kat saya, dia tak puas hati dengan amanah raya. Saya tanya, tak mana tak puas hati? Saya nak bagi rumah kat bini saya. Awak, saya takut anak-anak saya halau bini saya. Saya tanya, anak-anak kamu tu anak bini kamu ke anak tiri pada bini kamu? Anak saya dengan anak mereka sama. Habis tu ke mana? Taklah nak bagi rumah kat bini saya. Amanah raya tu lah. Tak boleh. Sebab kamu tak boleh bagi rumah kat bini kamu secara wasiat. Kamu anak akan bagi cara faraid. Bila faraid, isteri dapat 1/8. Takat 1/8 tu, hak baki dia tak dapat. Macam wasiat syah, amanah raya ke mai faraid, mai pusaka. Mereka bukan
buat benda baru. Kita lantik mereka untuk mereka urus pusaka kita. Geran mereka simpan, semua mereka simpan. Mati stem siap. Mati tu. Kadang-kadang kita terkejut. Pak menakan pun dapat juga wasiat. Awak jadi macam tu. Rupa-rupanya kita duk mengaji dulu. Abang tu ayah pada abang kita. Ayah apa ni? Abang pada ayah kita lah. Dia duk bantu banyak. Motor, kereta, rumah, kedai, bagai-bagai. Dia wasiat sekian. Ingat, wasiat hanya sah kepada bukan waris. Yang wasiat syab, amanah raya, as-salihin, apa-apa semua tu. Hak tu nama dia lepa syarikat amanah yang tolong urus pusaka. Dan ingat, nak urus pusaka kena ada duit. Jangan mati tinggal tanah saja, rumah saja. Mati kena tinggal duit sama. Bahkan kadang-kadang lagi dipermudahkan masuk takaful. Bila mati dapat takaful sekian. Ini lepa duit tu lepa cairkan. Kalau mati tinggal tanah dengan rumah saja, apa yang akan berlaku? Waris-waris dia kena jual dulu satu tanah pusaka. Duit itu untuk dibayar kepada orang yang urus pusaka A sampai Z sampai selesai. Nak urus pusaka dia kena guna benda cair. Benda cair tu pada duit RM1 lah. Dan ingat KWSP pun kadang-kadang jam. Jam macam mana? Ayah mati, tinggal isteri. Isteri dia buah dah 20%. 20% tu saja isteri dapat. Hak 20 dapat tu, kena faraid. Anak-anak dapat. Hak baki lagi 80% beku. Kenapa beku? Sebab anak tak cukup lagi 18 tahun. Tu isu-isu perundangan memang dia akan sangkut di situ. Dia akan sangkut. Jadi nak mengelak benda tu buat macam tu lah. Buat macam tu. Kalau mati, geran kita bagi dekat syarikat amanah. Tanah tu, tanah ni, bagai-bagai. Tak ada langsung peluang untuk adik-beradik menipu. Contohnya, kita nak mati. Anak kita perempuan Melaka. Abang adik kakak berpeluang tak? Dia buat siap pergi kat mana raya, pergi dekat mai pusaka, wasiat syab, bagai-bagai. Bila mati, abang-abang adik kakak mai. Hampa ni mengaji saja sekolah agama atau pusaka tak faraid. Ni Pak Long ni akan dapat baki pusaka ayah hampa tu. Bukan habis sebab hampa ni anak-anak ayah hampa semua perempuan Melaka. Jawapan dia tak ada apa ayah Pak Long. Semua duduk dekat mai salihin bagai-bagai. Lepa akan handle sampai selesai. Akhirnya Pak Long, pak menakan, dapat pusaka, anak dapat, isteri dapat. Yang malang kita tak pandai nak urus pusaka, kesian. Mati, tinggal rumah sebuah. Anak lelaki tak ada, tinggal anak perempuan dengan isteri. Bila faraid, rumah itu nak kena jual nanya tak? Kalau rumah kita buat misal 240,000, isteri dapat 30,000 kalau jual. Anak perempuan kata ada 4 orang, mereka akan dapat 160,000. 160 campur 30,000 baru 190. Ada lagi baki 50,000. 50,000 tu dapat kat Pak Menakan. Pak Menakan kata, kok mana pun apa kena jual, aku nak 50,000. Apa akan jadi? Rumah jual, isteri sewa rumah. Anak-anak rumah tak ada. Punca dia duduk kat kita. Kita dah tahu dah abang adik kakak kita. Kadang kita boleh hidup abang adik kakak. Panggil dia macam mana kita boleh hidup. Yang bagus, tak bagus juga. Yang bagus ni contoh di Kulim. Saya sebut sebab saya duduk belah tanah. Bila ayah mati, tinggal anak perempuan 4 orang. Pak Long kata, hampa ni bukan ada edah. Yang mati ayah hampa anak. Jom kita pergi pejabat tanah. Pergi buat faraid pejabat tanah. Anak-anak menekan bising kan? Ayah mati dan nak faraid. Keluar saja faraid, Pak Long kata apa? Bahagian Pak Long macam apa tahulah. Kan, pusaka. Anak ada 4 orang, anak perempuan. 4 orang. 4 orang tu mewakili 2/3 harta.
Maknanya apa? 160,000. Kebetulan tanah yang mereka pusaka tu bukan 120,000 aja. Jadi anak perempuan 4 orang akan dapat 80,000 masing-masing, 20. Rumah tu kena jual. Baru boleh bayar kat apa kan. Pak Long kata bagian Pak Long 1/3 kan 40,000. Lah ni dengar semua anak menakan Pak Long hampa dapat 20. Pak Long dapat 40. Hampa 4 orang anak menakan Pak Long. Pak Long bagi kat hampa 10. Abang kat pengurus harta pusaka potong nama saya, buh nama lepa pak beradik. Bagus tak? Kalau dia ni ada anak, ambil buat bisan ke, birah ke apa ke. Ya Allah, Pak Long tu takdir Allah Ta'ala. Anak tak ada. Lepas ni ada masalah apa, main jumpa Pak Long. Anggaplah Pak Long ni ayah hampa. Selang tak lama, hampa beradik tu mati pula seorang. Hak seorang mati tu, harta pusaka dia ada berapa? Dia dapat 40,000. Dia dapat tadi 20, 10, 30,000. 30,000 tu bagi kat siapa? Nampak tak? Dia bagi kat 3 orang tu. Pak Long pun dapat juga. Lagi sekali Pak Long kata ambil gambar pula. Lah sekali apa jadi? Rumah pusaka tadi 4 nama jadi 3 nama. Harmoni. Jenis macam ni tak perlu duk pi kat syarikat amanah sebab Pak Long tu jenis orang bagus. Tapi hak banyaknya macam tu kan. Hak banyaknya kita tak boleh nak bayang kan. Kita serah kat syarikat amanah. Confirm bila kita mati, duit sebahagian sekian-sekian pi dekat sekolah agama. Yang ni pi kat anak yatim. Yang ni isteri dapat sekian. Mak dapat sekian. Abang dah. Macam Nadia pesan macam tu mereka buat. Tambah lah ni pula. Pernah dengar tak Rana? Ni contoh paling senang. Nak buat rotek. Kan tak payah duduk pergi mana. Dia main ambil. Dia main hantar rotek kat rumah kita. Senang. Senang Rana. Rana pusaka apa dah? Dia main ambil bahan-bahan. Semua siap dia pergi buat. Dan saya dijemput dekat Padang Maharaja, mana atau belah Jitera, dia main mengaji juga, dia Rana. Saya pun duk tengok apa yang dia duk kongsi, dia juga duk kongsi apa yang saya duk tulis. Rupa Rana dia boleh buat A sampai Z. Macam pusaka berlapis-berlapis apa semua tu, semua buat jenis tu lah. Ada setengah orang, dia buat rayuan pusaka sebab dia tak puas hati, dia takut dia makan harta orang. Pelik tak manusia? Dia dah dapat pusaka, dia tak puas hati, takut dia ambil terlebih. Ada manusia jenis tu. Dia dapat pusaka, dia rasa takut tersilap. Bicara balik, takut silap, takut ambil lebih. Hak orang, dosa. Hak banyak macam tu. Hak banyak, dia akan tipu adik-beradik bagi dia dapat banyak. Jangan jadi macam tu. Bila kita dah faham macam tu, macam tanya soalan tadi, wasiat syok, mai pusaka, asalihin bagai-bagai, mereka tak buat benda baru. Cuma kita buat surat yang mati stamp, ada cop sekian-sekian mati stamp, mereka akan urus pusaka kita sampai selesai. Kita bagilah dokumen sekian-sekian, mereka akan urus. Kan, akhirnya mereka akan panggil, sekian, ini tanah ni milik kamu. Ini tanah ni milik sekian. Sekian rumah milik sekian. Ayah buat bila? Ayah tak buat. Tapi ayah serah amanah kepada kami untuk kami buat. Itu nama dia. Kita buat wasiat kepada syarikat amanah. Cuma charge dia tak sama lah. Antara syarikat dengan syarikat. Dia ambil komisen. Macam tu cara dia ni. Jadi kalau nampak gaya, abang, adik, kakak kita dah mula bunyi dah. Kita pun anak lelaki-lelaki tak ada. Ayah kita pun mati dah. Duk bergaduh kut-kut sini. Hak dulu pun tak settle lagi. Jawapan dia, kena buatlah benda-benda ni. Yang jadi malang adalah kita nak buat faraid. Tanah pusaka kita tak buh nama kita. Yang tu masalah. Contoh lagi senang. Nak faraid pusaka ayah kita. Pusaka ayah kita masih nama Tok Nek kepada ayah kita.
Yang tu jam. Faham tak? Dia nak kena bertangga-tangga. Nak bertangga-tangga. Bila kita serah kepada kepala kuasa yang tidak amanah, maka dia kata, tanah pusaka ayah kita jual. Kita faraid duit. Masa ni peluang untuk tipu jalan. Tak tipu macam mana? Dia cari pembeli harga paling tinggi. Dia bak ke adik-beradik, dia jual harga tanah. Susah nak dapat pembeli PKP lah ni. Dia boleh jual 400,000, dia bak ke adik-beradik. Harga tanah tadi 200,000. Dia makan 200,000. 200,000 yang dia makan, keluarga dia akan rosak habis. Sebab makan harta haram. Macam tu nah. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana mi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.